A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Ini adalah nombor telefon saya 0112555129. Okey, saya merupakan Islamic Estate Planner, iaitu konsultan untuk harta pusaka di As-Salihin Trust di Berhad Kelana Jaya. Okey, sekiranya tuan-tuan ada nak buat wasiat, hibah ataupun nak selesaikan harta pusaka yang terbeku, bolehlah hubungi saya. Sekiranya tuan-tuan ada nak buat pengiraan faraid juga, boleh juga hubungi saya. Saya akan cuba membantu seraya upaya saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, saya letak kat sini. Sekiranya tuan-tuan perlukan nombor telefon, boleh saja ambil nombor telefon saya. Okey, hari ini adalah 18 Oktober 18 hari bulan 10 2024, hari Jumaat. Okey, saya nak buat carta untuk faraid, carta untuk siapakah ahli waris faraid. Jika sebelum ni saya ada buat juga, saya buat di whiteboard. Kali ini saya nak fokus terus dekat saya punya apa panggil ni? Buku, ya Allah. tak ada idea pula tadi. Okey, minta maaf. Okey, macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak tahu waris-waris faraid di dalam mazhab Syafi'i, first kali tuan-tuan dan puan-puan tulis macam ni. Si mati. Yang ini boleh jadi lelaki atau boleh jadi perempuan. Sebab apa? Sebab si lelaki ini dan si perempuan ini, dia hanyalah membezakan, dia hanyalah ada isteri ataupun ada suami saja. Okey, si mati. Okey, dia ada isteri atau suami. Ini sahaja yang membezakan dia. Yang lain semua sama. Maksud saya yang lain semua sama adalah dia ada ibu, dia ada bapa, dia ada anak lelaki, anak perempuan, semua sama. Dia ada adik-beradik. Jadi kita boleh assumption, kita boleh andaikan kalau dia lelaki, maknanya dia tinggalkan isteri. Kalau dia perempuan, dia tinggalkan suami. Ataupun kalau dia bujang, dia tak ada tinggalkan siapa-siapa pasangan. Ataupun kalau dia lelaki tapi dia ada 4 isteri, maknanya di sini ada isteri. Kalau dia ada 2 isteri dan isteri. Seperti itu. Sebab tu saya kata kita boleh assumptionkan, kita boleh andaikan dia ni lelaki ataupun perempuan. Next, kita buat dia ada anak. Okey, yang ini saya buat anak lelaki dahulu, yang ini anak perempuan. Okey, ini adalah waris dia. Isteri ataupun suami, anak lelaki, anak perempuan, dan waris seterusnya. Okey, saya buat waris utama dulu. Ini 1, 2, 3, 4, dan waris utama dia adalah ibu, ini bapa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya gunakan highlighter color hijau. Yang ini isteri ataupun suami ataupun adan, anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa, ini merupakan waris utama. Kita kena ingat. Okey, saya buat kat bawah ini. Yang color hijau ini adalah waris utama. Waris utama ni benda apa pula, Syazwani? Waris utama ni dia tidak akan terhalang oleh sesiapa pun. Dia memang akan terima bahagian dia masing-masing. Kalau si mati ni memang tinggalkan isteri dia memang tetap dapat walaupun ada anak lelaki. Kalau dia ada anak lelaki, bapa dia tetap dapat. Kalau dia pun ada anak lelaki, ibu dia pun tetap dapat. Maknanya
masing-masing ni akan dapat bahagian masing-masing walau macam-macam mana cara sekalipun. Okey, seterusnya kita tengok waris gantian. Waris gantian. Waris gantian ini hanya turun kepada anak lelaki. Di dalam mazhab Syafi'i, anak lelaki dia turun kepada cucu lelaki daripada anak lelaki. CL tu bermaksud cucu lelaki daripada anak lelaki, ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, yang ini cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan. Dia ada syarat-syarat yang tersendiri. Okey, seterusnya kita nak buat ke tak cicit? Saya rasa tak perlulah buat kat cicit. Ataupun saya buat macam ni je. Ke bawah macam ni. Kalau ke bawah macam ni, dia dapat cicit lelaki daripada anak lelaki, cicit perempuan daripada anak lelaki daripada cucu lelaki. Kalau bukan daripada keturunan lelaki, bermakna itu zawi al-arham di dalam mazhab Syafi'i. Seterusnya, siapakah lagi waris ganti? Isteri dengan suami adakah waris ganti? Tak ada. Waris ganti untuk suami dan isteri tak ada. Tak ada isteri pertama baru dapat isteri kedua. Bukan seperti itu. Setiap isteri akan dapat bahagian masing-masing 1/8 ke 1/4 terpulang. Okey, dia ada syarat-syarat yang tersendiri. Kalau ada isteri ni dia dapat 1/8 kalau lelaki ini ada anak. Isteri dapat 1/4 kalau si lelaki ni tak ada anak. Okey, kita tengok seterusnya adalah ibu. Ibu, nenek. Nenek sebelah ibu menggantikan tempat ibu. Okey, kalau bapa tak ada, dua orang yang menggantikan tempat bapa, iaitu nenek sebelah bapa ataupun dan datuk sebelah bapa. Syazwani, mana datuk sebelah ibu? Kenapa datuk sebelah ibu tak ada? Datuk sebelah ibu dikenali sebagai zawi al-arham. Dia diselangi oleh perempuan. Kat sini kat sini adalah si mati. Si mati ni ada ibu. Dan kalau datuk sebelah ibu ni terima, dia dikenali sebagai zawi al-arham. Jadi dia tidak boleh diselangi oleh perempuan. Itu memang complicated sikit lah nak terangkan. Zawi al-arham ni di dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh terima bahagian. Jadi untuk waris ganti ni hanyalah nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa, datuk sebelah bapa. Datuk sebelah ibu memang dia bukan waris faraid menurut mazhab Syafi'i. Okey, kita buat color purple. Purple nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kan? Cucu daripada anak lelaki, waris ganti. Cucu perempuan daripada anak lelaki, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa, datuk sebelah bapa. Ini, okey, saya buat kat sini. Ini dipanggil sebagai waris ganti. Waris ganti, ataupun nak buat waris gantian pun boleh lah. Waris ganti ke waris gantian ke, terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun nak buat waris kedua ke, terpulang. Apa yang kita faham, kita tulis. Kita tulis apa yang kita faham. Macam tu. Itu konsep saya lah. Kalau konsep ustazah ataupun asatizah yang lain, terpulang kepada masing-masing. Tapi konsep saya, kalau kita faham apa yang kita tulis tu, kita tulis. Seperti itu. Okey, seterusnya katakanlah semua ini tak ada. Semua ini tak ada. Siapa lagi waris yang akan menggantikannya? Okey, yang ini anak lelaki tak ada, dia digantikan oleh cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki kalau ada. Okey, ini digantikan. Kalau ibu tak ada, digantikan oleh nenek sebelah ibu. Kalau bapa tak ada, digantikan oleh nenek sebelah bapa dan datuk sebelah bapa. Dengan syarat tak ada ibu, tak ada bapa, barulah nenek sebelah bapa ni memperolehi bahagian. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang akan memperolehi bahagian Syazwani? Okey, kita tengok adik beradik. Saya guna ni lah. Saya guna
pembaris. Okey, adik-beradik. 1, 2, 3. Adik-beradik, saudara seibu sebapa. Saudara sebapa, saudara seibu. Okey, untuk bahagian ini, saudara seibu sebapa iaitu adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung, dia dapat lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Okey, ini dapat sekiranya memang tak ada anak lelaki, memang tak ada cucu lelaki, memang tak ada cucu perempuan. Ini dia ada syarat-syarat yang tersendiri yang akan saya terangkan sebentar lagi, insya-Allah. Okey, kita tengok dulu siapa lagi yang layak menerima bahagian faraid. Okey, yang menerima adalah saudara sebapa. Saudara sebapa, lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya siapa lagi? Saudara seibu, lelaki dan perempuan juga. Lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya sekiranya ni tak ada, siapa yang akan mendapat bahagian faraid lagi? Anak lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Anak lelaki sahaja daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa, iaitu adik-beradik kandung. Kalau tak ada yang ini juga, akan dapat kepada anak lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Kena adik-beradik lelaki saja dan anak lelaki dia je. Anak lelaki dia je boleh. Seterusnya, okey, yang ini saya buat ke bawah dan ke bawah. Kalau ada cucu ke, ada cicit ke, boleh sambung ke bawah. Seterusnya, kalau semua dah tak ada, siapa lagi yang akan mewarisi? Okey, di sini kita pergi kepada adik-beradik bapa. Bapa, saudara, seibu, sebapa. Tak payah tulislah lelaki sebab kita tahu bapa saudara ni memang lelaki. Bapa saudara. Bapa saudara seibu sebapa. Maknanya adik-beradik kandung ayah pun boleh mewarisi. Seterusnya siapa lagi? Bapa saudara sebapa. Maksudnya adik-beradik bapa tetapi ayah yang sama, ibu yang lain dengan bapa ni. Seterusnya siapa lagi? Anak lelaki bapa saudara seibu sebapa, ataupun yang biasa kita kenali adalah sepupu. Sepupu lelaki. Sepupu lelaki iaitu anak kepada ayah saudara kita. Anak kepada ayah saudara layak menerima bahagian faraid. Ini anak lelaki daripada bapa saudara kandung. Yang ni anak lelaki daripada bapa saudara sebapa. Dan ke bawah. Seterusnya kalau tak ada juga yang ini, barulah pergi kepada datuk saudara seibu sebapa. Kalau tak ada datuk saudara, pergi kepada datuk saudara sebapa. Kalau tak ada juga, pergi kepada anak lelaki datuk saudara seibu sebapa. Kalau tak ada juga, anak lelaki datuk saudara sebapa. Dan keturunan dia ke bawah. Kebiasaannya masyarakat kita hanya kenal sampai ke sepupu ni je. Biasanya datuk saudara, anak datuk saudara jarang sahaja dikenali. Okey? Kalau tak ada semua ni, kalau ni semua dah tak ada, maka di dalam mazhab Syafi'i akan pergi kepada Baitul Mal. Sebelum itu pergi kepada tuan hamba. Tetapi di zaman sekarang ni tak ada mu'tiqah, iaitu tuan hamba ataupun puan hamba. Maka akan jatuh kepada Baitul Mal. Kena cek dulu ni, barulah pergi kepada Baitul Mal. Okey, yang saya tidak tanda ini adalah waris sisian ataupun waris
nak kata waris kedua ke waris ketiga ke terpulang. Tapi kalau ikut mudah, waris sisi kepada si mati, sisi ke tepi, waris tepi ataupun waris sisian kepada si mati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tengok pula. Bolehkah kita nak teruskan sikit lagi? Kita tengok pula untuk bahagian yang diperolehi. Ataupun Syazwani rasa kita tengok ni dulu. Kita tengok siapa yang menerima asobah. Asobah tu apa Syazwani? Asobah tu baki. Siapa yang pertama menerima asobah? Okey, pertama adalah anak lelaki. Asobah yang pertama. Ini asobah pertama. Kedua adalah asobah untuk cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang ni yang menerima yang kedua. Seterusnya, sekiranya ni tak ada, yang asobah adalah bapa. Yang ketiga. Kalau bapa juga tak ada, akan dapat pada datuk. Asobah yang keempat. Ini datuk dengan adik-beradik, dia ada urusan yang tersendiri adik-beradik ni. Yang ni saya buat macam ni juga Yang ni ada urusan yang tersendiri dengan datuk. Kita kena belajar. Dia ada urusan yang tersendiri yang bagi saya agak complicated untuk diperjelaskan, sebab sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berani untuk memberi pandangan, sebab ada dalam kita panggil apa, ada dalam satu riwayat tu menyatakan sesiapa yang berani untuk bermain dengan api neraka, maka tanyalah tentang tanyalah tentang datuk dan saudara. Kerana untuk bahagian datuk dan saudara ni tidak ada nas yang jelas. Jadinya bagi saya orang yang biasa ni, saya pun tak berani nak terangkan secara jelas tentang datuk dan adik-beradik ni. Saudara ni adalah adik-beradik. Okey, kita skip untuk datuk dan saudara ni. Kita tengok tadi Asobah adalah yang pertama anak lelaki, kedua adalah cucu lelaki, yang ketiga adalah bapa, yang keempat adalah datuk bersama dengan adik-beradik ni. Okey, yang kelima, kalau contohnya datuk ni seorang saja, kita andaikan datuk ni seorang dan adik-beradik ni seorang juga, datuk seorang ataupun adik-beradik seorang. Okey, katakanlah ni datuk seorang, okey dia ambil semua. Ni katakanlah adik-beradik ni hanya mereka saja, maka adik-beradik ni akan dapat asobah. Asobah yang kelima, sorry, bukan kat sini. Asobah untuk adik-beradik lelaki, asobah yang kelima. Ini saya guna liquid paper sekejap supaya tuan-tuan tidak keliru. Asobah untuk adik-beradik lelaki sahaja, ya. Untuk adik-beradik perempuan dia ada juga asobah, tapi kita tengok asobah bin nafsi dahulu. Kemudian adalah asobah untuk adik-beradik sebapa. Asobah adik-beradik yang kebapa, sekiranya tak ada adik-beradik kandung, dapat kepada adik-beradik sebapa. Kemudian kalau tak ada juga adik-beradik sebapa, dapat kepada anak saudara. Anak saudara tu maksudnya anak lelaki kepada adik-beradik kandung. Yang ni yang ketujuh. Yang ni asobah yang ke-8. Yang ni macam mana cerita ni? Tidak. Yang ini tidak ada kena-mengena dengan asobah. Ini merupakan waris yang menerima secara fardu. Ashabul furu'. Okey. Ashabul furu' tidak ada kena-mengena dengan asobah. Kemudian adalah anak lelaki, kemudian bapa saudara akan dapat asobah sekiranya tak ada keturunan kat sini. Yang ke-9 ni asobah, yang ke-10 ini asobah, yang ke-11 ni asobah, yang ke-12 ni asobah, yang ke-13 ni asobah, yang ke-14 kalau ada anak lelaki lagi, kalau ada kat sini, asobah ke-15,
asobah ke-16. Kemudian kalau tak ada semua, kalau tak ada memang confirm tak ada dah semua ni, barulah pergi kepada Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. Okey? Saya harap penjelasan untuk asobah ini jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan dengan kadar isteri. Dapat berapa? Isteri dapat 1/4 kalau si mati tak ada anak. Kalau dia memang tak ada anak, maka isteri dapat 1/4. Kena ingat 1/8 untuk isteri sekiranya si mati ini ada anak. Okey, kalau si mati ada anak, si mati lelaki ada anak, maka 1/8 untuk isteri. Kalau dia ada 2, 3, 4, 5, 6. Mana ada 2, 3, 4, 5, 6. Isteri 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 isteri. 1, 2, 3, 4 isteri, maka mereka akan berbahagi sama-sama mereka, sama ada 1/4 ini ataupun 1/8. Suami dapat 1/2 kalau si mati perempuan ini tak ada anak. Suami dapat 1/4 sekiranya si mati perempuan ini ada anak. Okey, kita teruskan yang tak ada A ni. Okey, kita tengok untuk bahagian anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2 kalau dia seorang diri. Dia seorang diri tanpa ada anak lelaki yang menghalangi dia. Okey, anak perempuan dapat 2/3 kalau mereka ramai. Mereka ramai dan tak ada anak lelaki ini, dan mereka dapat asobah bil ghairi. ABG macam abang lah pula kan, tak apalah. Asobah bil ghairi sekiranya ada anak lelaki. Anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Maknanya kalau ada 3,000, anak perempuan dapat 1,000, anak lelaki dapat 2,000. Itu contohnya. Kemudian untuk cucu perempuan daripada anak perempuan, 1/2 kalau cucu perempuan ini seorang diri tanpa ada anak perempuan, anak lelaki. Sebab kalau ada anak perempuan ni lah yang akan ambil 1/2 ni. Jadi cucu perempuan ni takkan dapat 1/2 ini. Dia berpindah kepada anak perempuan ini. Dan seterusnya adalah anak perempuan ini tidak akan dapat 1/2 kalau ada anak lelaki. Sebab dia terhalang sama sekali sekiranya ada anak lelaki. Seterusnya adalah cucu perempuan ini dapat 1/2 sekiranya tak ada orang ini. Tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau ada cucu lelaki, maka dia akan dapat asobah bil ghairi. Dia takkan dapat 1/2 ni sebab dia ada pasangan dia. Okey, ini adalah 1/2. 1/2 kalau dia seorang diri. 2/3 kalau mereka ramai. Mereka ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka akan dapat 2/3. Kemudian cucu perempuan akan dapat asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi bermaksud asobah bersama dengan cucu lelaki ini. Sebab sekiranya bersama dengan cucu lelaki, cucu perempuan ini akan dapat 1 bahagian, cucu lelaki akan dapat 2 bahagian. Dan kena ada satu lagi tambahan, 1/6. 1/6 ini dapat kepada cucu perempuan sekiranya anak puang ni seorang je. Dia dapat 1/6 sekiranya anak perempuan ini dapat 1/2. Sebab apa? Sebab dia nak melengkapkan bahagian wanita sebanyak 2/3. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bahagian maksimum perempuan adalah 2/3 di dalam faraid. Untuk kes cucu ini dia akan dapat 2/3
bahagian. Okey, sebab itulah 1/2 campur dengan 1/6 menjadi 2/3. Okey, selesai untuk anak perempuan dan cucu perempuan. Kita pergi kepada bapa. Bapa dapat asobah. Okey, memang bapa dapat asobah. Macam-macam mana pun bapa dapat asobah sekiranya tak ada keturunan. Kalau tak ada keturunan, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit, tak kira lah cucu lelaki ke cucu perempuan ke, anak lelaki ke anak perempuan ke, bapa akan dapat asobah. Okey, semua bapa ambil sekiranya tak ada kat sini. Ambil baki, maksud saya ambil baki, bukan ambil semua ya. Okey, bapa akan dapat asobah. Okey, bapa akan dapat 1/6 kalau ada orang ini. Kalau ada anak lelaki ataupun kalau ada cucu lelaki daripada anak lelaki, maka bapa akan dapat bapa dapat 1/6. Kemudian ataupun yang kedua, bapa dapat 1/6 campur asobah. Bapa dapat 1/6 campur asobah sekiranya ada keturunan perempuan je. Kalau ada anak puang, kalau ada cucu puang daripada anak lelaki, maka bapa dapat 1/6 campur asobah. Okey, bapa senang saja ada 1/6, 1/6 campur asobah ataupun asobah. Untuk ibu senang juga insya-Allah. Ibu dapat 1/6 sekiranya ada keturunan. Sekiranya ada keturunan lelaki ke perempuan ke, maka ibu dapat 1/6. Ibu dan satu lagi untuk syarat ibu, 1/6 ini ibu dapat first kali sekiranya ada keturunan. Yang kedua, sekiranya si mati ini ada adik-beradik 2 orang ke atas. Adik-beradik dia 2 ke atas, maka ibu dapat 1/6. Kalau contohnya ni ada kat sini yang contoh adik-beradik lelaki seorang, adik-beradik perempuan seorang, maka ibu dapat 1/6 sebab 2 orang di sini. Okey, seterusnya ibu dapat 1/3 sekiranya tak ada keturunan, dan syarat lain lagi, adik-beradik dia seorang je. Contohnya saudara seibu sebapa perempuan je seorang dia ada. Yang ni je seorang yang ada. Maka ibu dapat 1/3 dengan syarat ada adik-beradik ni seorang dan tak ada keturunan. Macam tu syarat untuk ibu. Untuk ibu lagi, syarat seterusnya adalah 1/3 baki. Ini adalah dipanggil sebagai kes umaratayain ataupun kes garawain, di mana hanya ada ibu bapa dengan pasangan, sama ada suami ataupun isteri terpulang. Kalau si lelaki yang meninggal, dia tinggalkan isteri. Kalau si mati tu perempuan, dia tinggalkan kalau perempuan ditinggalkan suami, ibu dan bapa sahaja yang ada. Maka guna konsep untuk 1/3 baki ini. Seterusnya kita pergi kepada datuk. Datuk copy and paste dengan bapa je. 1/6 sekiranya ada keturunan lelaki. Kalau ada anak lelaki ke, kalau ada cucu lelaki ke, datuk sebelah bapa akan dapat 1/6. Okey, datuk akan dapat 1/6 campur asobah sekiranya datuk akan dapat 1/6 campur asobah sekiranya ada keturunan puang sahaja. Keturunan perempuan iaitu anak puang ke, cucu puan daripada anak lelaki ke, maka datuk dapat 1/6 campur asobah. Dan datuk dapat asobah sekiranya tak ada keturunan, tak ada anak, ataupun yang ni memang dak kahwin, yang ni bujang ataupun dia tidak dikurniakan anak, maka datuk akan dapat asobah. Asobah bin nafsi, asobah dengan diri dia sendiri. Tetapi syarat untuk datuk adalah tak ada bapa. Kalau ada bapa, bapalah yang akan ambil asobah ni. Okey. Kalau datuk ni, datuk dia terhalang oleh bapa. Kalau ada bapa, dia automatic out. Out tu maksud saya dia terhalang, bukan out apa. Jangan salah faham pula. Okey, seterusnya adalah saudara seibu sebapa perempuan. Kita tengok puang sebab lelaki ni dia dah ada AAA, asobah.
saudara seibu sebapa perempuan akan dapat 1/2. Kalau dia seorang je, sekiranya si mati ni hanya ada saudara seibu sebapa perempuan, iaitu adik-beradik perempuan seorang sahaja, maka yang ini akan dapat kepada adik-beradik perempuan ini 1/2 ini, dengan syarat tak ada keturunan kat bawah ni, tak ada anak cucu, tak ada anak lelaki, tak ada anak puan, tak ada cucu lelaki, tak ada cucu perempuan. Kalau ada, maka bahagian ini akan dapat kepada mereka ni lah, bahagian yang lagi dekat hubungannya dengan si mati. Okey, seterusnya perlulah untuk saudara seibu sebapa perempuan ini tak ada bapa. Kalau ada bapa, automatik adik-beradik ni tak dapat. Dan syarat lain lagi, datuk ni tak ada. Kalau ada datuk, dia kena berurusan dengan datuk. Sama ada muqasamah ke, 1/3 untuk datuk ke, 1/6 untuk datuk ke, dia terpulang kepada kes itu. Okey, ini adalah untuk saudara seibu sebapa perempuan. Dan syarat lain lagi, saudara seibu sebapa perempuan perlulah tak ada adik-beradik lelaki dia. Kalau ada adik-beradik lelaki, adik-beradik kandung lelaki, dia tak akan dapat 1/2 ini. Syarat ini juga sama dengan 2/3. 2/3 ni kalau ramai dan tak ada seperti yang saya sebut tadi, tak ada keturunan ke bawah, anak lelaki anak puang, cucu lelaki cucu puang, tak ada bapa, tak ada datuk. Kalau ada datuk, dia ada urusan tersendiri, dan tak ada adik-beradik kandung lelaki ni. Kalau ada adik-beradik kandung lelaki, dia tak akan dapat 1/2 ataupun 1/3. Okey, kalau ada adik-beradik lelaki, mereka akan dapat asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi itu membawa maksud adik-beradik lelaki dapat 2 bahagian, adik-beradik perempuan dapat 1 bahagian. Kalau ada 3,000, adik-beradik lelaki dapat 2,000, adik-beradik perempuan dapat 1,000. Okey, itu adalah asabah bil ghairi. Dan seterusnya syaratnya adalah asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ini untuk adik-beradik perempuan saudara seibu sebapa perempuan, sekiranya dia bersama dengan keturunan perempuan saja, tak ada keturunan lelaki, tak ada bapa, tak ada datuk, maka asabah ma'al ghairi sekiranya anak puang ataupun cucu puang sahaja bersama dengan adik-beradik perempuan ini, maka dia boleh menghabiskan semua bahagian faraid. Contohnya, dia ada seorang anak perempuan dan dia ada seorang saudara seibu sebapa perempuan, maka 1/2 adalah untuk anak perempuan dan yang lebih tu dapat kepada adik-beradik perempuan. Seterusnya adalah kita tengok ni kat sini, Allah dia boleh saya buat kat sini sikit. Okey, yang ini saudara sebapa perempuan dapat 1/2 kalau dia seorang diri, 2/3 kalau dia ramai, dan dengan syarat tak ada keturunan ke bawah, tak ada bapa, tak ada datuk, tak ada adik-beradik seibu sebapa, dan dia akan dapat bahagian ini. Seterusnya adalah dia akan dapat asabah bil ghairi sekiranya dia bersama dengan saudara sebapa lelaki, dan dia dapat asabah ma'al ghairi sekiranya dia bersama dengan anak puang ataupun cucu puang ataupun cicit puang. Kalau ada anak puang ataupun cucu puang sahaja ataupun cicit perempuan, dia akan dapat asabah ma'al ghairi dengan syarat tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, tak ada bapa, tak ada datuk, tak ada saudara seibu sebapa ni, lelaki dan perempuan ini, dan tak ada saudara sebapa dia, tak ada adik-beradik lelaki sebapa, maka dia dapat asabah ma'al ghairi. Seterusnya adalah tambahan satu lagi, 1/6.
dia akan dapat 1/6. Sekiranya saudara seibu sebapa perempuan ni dia seorang diri, yang ini dia seorang diri 1/2, maka saudara sebapa perempuan ni dia akan dapat 1/6 ini. Dan satu lagi adalah untuk saudara seibu 1/6 kalau dia seorang diri, 1/3 kalau mereka ramai, dibahagikan sama rata kepada mereka. Ini senang saja. Kalau 1/6 kalau dia seorang diri, tak kira lelaki ke perempuan. 1/3 kalau dia ramai, ada 10 orang, bahagilah 1/3 ni bahagi kepada 10 orang. Dan sebelum saya terlupa, ini untuk bahagian nenek. Nenek dapat 1/6 dibahagi sama rata. Okey. Ini adalah video penerangan untuk kes. Bukan untuk kes. Ini adalah carta penerangan untuk waris-waris asabah, waris-waris faraid. Waris-waris faraid menurut mazhab Syafi'i. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekiranya ada permasalahan, okey, kena screenshot dahulu untuk buat rujukan masing-masing. Sekiranya ada permasalahan, bolehlah hubungi saya 0112551269 kalau nak buat wasiat ke, nak buat hibah ke, nak buat pentadbiran harta pusaka ke, nak kami jadikan wasi, ataupun nak buat perjanjian aset perolehan bersama, iaitu ini adalah deklarasi harta sepencarian. Okey, kalau contohnya deklarasi harta sepencarian ni dia macam ni. Contoh suami nak kahwin lagi. Contoh, suami nak kahwin lagi. Dan puan ataupun datin ataupun puan Sri tak nak berlaku pergaduhan sewaktu kematian ataupun sewaktu berlaku kematian lah nanti. Jadi puan ataupun datin ataupun puan Sri boleh buat deklarasi harta sepencarian ini. Kita ni panggil perjanjian aset perolehan bersama, ataupun kita panggil deklarasi harta sepencarian, supaya bila berlaku kematian tak ada bergaduh dengan pasangan yang satu lagi. Contohnya dengan madu yang kedua ke, ketiga ke, keempat ke. Jadinya perjanjian aset perolehan bersama ini telah dibuat sewaktu damai, sewaktu masih hubungan masih baik dan dia tidak berlaku pertelingkahan dan berlaku tuntutan-tuntutan pada waktu selepas kematian. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapat khidmat daripada saya, bolehlah hubungi saya di talian ini 011255551269. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.